Saya katakan, perkara sama juga sedang berlaku di Malaysia. Sepanjang dekad 80-an, 90-an, kita sudah mula dengan amalan politik ekstrim, politik takfir, amanat itu dan ini, yang akhirnya membawa perpecahan kepada umat Islam di segenap peringkat. Pada mereka, ini tidak menjadi masalah, asalkan mereka mampu meletakkan diri mereka di puncak kuasa. Dalam beberapa segi, mereka menggunakan agama untuk menampilkan diri sebagai kumpulan yang semacam maksum, bersih dan diredai oleh Allah. Politik diasaskan kepada prinsip holier than thou. Pada mereka, keahlian parti politik juga boleh mengesahkan tiket kepada umat Islam sama ada mereka mahu ke syurga atau ke neraka. Inilah tren yang pada hakikatnya membayangkan bahawa unsur ekstremisme dan radikalisme semakin menebal di kalangan umat Islam. Kerajaan dan pemimpin digambarkan dalam keadaan yang paling buruk dan ekstrim. Pelbagai gelaran dilekatkan kepada pemimpin tertentu sebagai usaha berterusan untuk memberikan aura dan persepsi negatif rakyat kepada pemimpin. Maha zalim, maha Fir'aun, kafir, zalim, rasuah, ini semua sudah dilaungkan, diulang-ulang ke dalam minda rakyat agar mereka bangkit untuk menentang kerajaan dan pimpinan. Suasana Arab Spring mahu dijadikan template politik baru kepada suasana politik halaman Asia Tenggara. Atas nama demokrasi dan freedom of expression, mereka mahu membawa debat politik ke jalanan. Ini semua boleh sahaja kita samakan sebagai usaha terancang untuk memperkecilkan saluran demokrasi dan menggunakan kaedah jalanan untuk mendapat kuasa. Saya tidak berniat untuk mengambil gambaran pukul rata kepada situasi kepada semua negara di Asia Tenggara. Senario kita mungkin sahaja berbeza, namun cabaran kepada Islam boleh datang dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Ada kalanya ia bukan dalam bentuk radikalisme, namun liberalisme dan keterbukaan tanpa batas yang juga boleh memberi masalah kepada interpretasi dan syiar Islam. Rantau Asia Tenggara sebagai katalis kegemilangan Islam. Kita perlu memperluaskan maksud dan tema Islamic revivalism, al-tajdid al-islami, dalam bentuknya yang lebih luas dan holistik. Dalam berhadapan dengan tuntutan globalisasi, Islamic revivalism tidak boleh terlalu terkongkong dalam isu dan perkara form, tetapi juga substan. Islamisasi bukan hanya sekadar pada rupa paras, namun juga perlu meliputi asas dan fundamental kemasyarakatan yang lebih besar. Ini termasuklah soal pembangunan ekonomi, pemeliharaan masalah syariah, kewibawaan politik, kerjasama serantau yang lebih bersungguh dan istiqamah. Saya teringat petikan tulisan Ziauddin Sardar sekitar tahun 1988. In planning for Islamic resurgence, then due emphasis has to be given to all aspect of society. Ijtihad, yakni intellectual struggle, must go hand in hand with jihad. All out effort, allowance must be made for both unity of goal and diversity of action. History has to be given due recognition, but the future has to be emphasized. Rantau Asia Tenggara mempunyai potensi yang amat besar dan luas untuk menjadi pemangkin kegemilangan Islam. Untuk itu, secara kolektif kita mestilah bersungguh-sungguh mewujudkan knowledge triumphant society di kalangan masyarakat Islam di rantau ini.
masyarakat yang mampu menggandingkan ilmu wahyu dengan ilmu-ilmu baru yang diperlukan masyarakat Islam dalam bersaing di peringkat yang lebih global dan terbuka. Islam di rantau ini juga dengan renasannya seharusnya menyaksikan kalangan masyarakat Islam yang mampu berdikari, mempunyai kebitaraan ekonomi yang sesuai dengan kehendak zaman. Kita tidak wajar mempunyai sikap sentimental bermelankolikan dengan kejayaan lama agama Islam tanpa melihat kepada cabaran-cabaran baru yang perlu dihadapi dalam bersaing di pentas yang lebih terbuka. Syukur Alhamdulillah, dalam konteks Malaysia, usaha perancangan ekonomi yang dilaksanakan kerajaan pada ketika ini berada pada landasan yang tepat dan betul. Transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi politik dan kerajaan berlaku dalam suasana yang amat kondusif, diberikan dokongan oleh majoriti rakyat. Agenda pembangunan sosial diberikan pertimbangan yang seadilnya seiring dengan pembangunan ekonomi yang semakin mapan. Potensi generasi muda digemeling sebaiknya agar tersedia peluang yang luas buat mereka untuk membangun potensi diri. Peranan wanita dibuka seluasnya, nasib orang miskin dibela, institusi zakat dan sosial lain diperkemas, sistem perbankan Islam diperdana. Pada ketika ini, tumpuan akan diberikan kepada usaha pembesaran kek ekonomi yang mampu dikongsi bersama oleh masyarakat Malaysia di pelbagai kaum. Ya, saya tidak menolak hakikat bahawa masih ada masalah-masalah yang menghambat kita, namun ianya bukanlah alasan untuk kita tidak marah ke hadapan, mencabar diri untuk mencapai tanda aras kehebatan baru. Dalam konteks Asia Tenggara, saya rasa kita semua boleh bersetuju bahawa masih banyak yang mampu kita terokai dengan perencanaan yang lebih bersifat ummatik dan saling membantu. Inilah masanya untuk kita sama-sama mencari idea, merencana program kerjasama baru yang boleh diteroka di kalangan masyarakat Melayu Islam di Asia Tenggara. Ibarat bidalannya, cubit paha kiri, paha kanan terasa. Tidak mungkin kita mengambil sikap tidak peduli kepada apa yang berlaku kepada masyarakat Islam di rantau ini. Namun sebarang usaha mestilah dilakukan dengan saluran politik dan diplomatik yang betul. Bukan cara kita di ASEAN untuk turun mencampuri urusan-urusan dalaman yang melibatkan negara lain. Namun dalam isu dan perkara-perkara tertentu, kita akan suarakan di atas platform yang bersesuaian dan tidak menggugat hubungan bilateral maupun multilateral di kalangan negara ASEAN. Dalam dunia yang serba terkait, adalah satu perkara yang tidak munasabah untuk kita duduk mendiamkan diri dalam isu-isu yang dibangkitkan di dalam media alternatif. Alhamdulillah, saya berasa cukup senang hati dan kagum apabila pihak penganjur bersikap proaktif untuk turut melibatkan delegasi dan peserta dari negara Moro, Myanmar dan lain-lain masyarakat Islam di dalam seminar ini. Saya amat mengharapkan agar sebarang perbincangan ikhlas dapatan kajian yang dibentangkan dalam seminar ini dapat kita bukukan dan diterbitkan sebagai bahan rujukan kita di masa hadapan. Adalah satu perkara yang sangat malang sekiranya perbincangan yang kita lakukan dalam seminar ini akhirnya terabai dan tidak mampu diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan yang lebih tuntas dan menyeluruh. Untuk masa hadapan, kerjasama masyarakat Islam di Asia Tenggara tidak boleh kekal dalam modulnya yang lama. Perlu ada modul pendekatan mekanisme baru yang boleh kita perkenalkan dan perkukuhkan untuk masa hadapan. Ianya tidak perlu terhad dalam bidang pendidikan, pengajian Islam semata-mata. Malahan adalah sesuatu yang sangat molek
jika kita mampu bekerjasama dalam bidang-bidang yang lebih menjanjikan keuntungan ekonomi jangka panjang buat semua pihak. Perlu ada pendekatan Blue Ocean Strategi dalam membugar kerjasama sesama masyarakat Islam di Nusantara ini. Saya mendoakan yang terbaik kepada penganjur seminar ini, bukan sahaja terbaik daripada sudut penganjuran, namun juga mempunyai resolusi, konklusi dan dapatan yang boleh kita laksanakan di peringkat yang lebih tinggi. Perlu kita sama-sama memegang konsep asas untuk kita menjadi rahmat kepada sekian alam, rahmatan lil alamin, dalam apa jua yang kita bangkitkan dalam seminar ini nanti. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar Nusantara Islam di Asia Tenggara, cabaran dan harapan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.